Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Kita mulakan dengan doa dan kita mulakan ini sebagai satu yang positif dalam hidup kita. Mulakan sesuatu yang baik untuk kita mulakan hari kita. Itu sebenarnya kita pohonkan kepada Ilahi dan kita diharapkan hari ini walaupun kita masih lagi berada dalam PKPB dan ada juga yang PKPBD. Jadi ini masih lagi dalam fasa kita berjaga-jaga tentang pergerakan kita. Pun hari ini 13 Mei 2020 bersamaan dengan 20 Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah. Saya Fariha On dan juga saya Sofia Nur Solehatun dan semoga anda keadaan baik saja. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami berdua hari ini. Sebelum kita mulakan siaran kita, saya ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada rakan setugas saya cukup hebat ni. Selamat hari lahir Fariha. terima kasih. Semoga kekal hebat, di keadaan yang cantik, sihat walafiat dan pastinya terus berjuang dalam segala apa yang dalam canaan Fariha sendiri. Baik, kepada semua pastinya kita sedar yang banyak perubahan yang telah pun kita lihat, terutama sekali pada hari ini 13 Mei sebenarnya adalah sebab dia kita lepas 12 Mei kan, jadi tarikh ini sehingga 9 Jun nanti adalah kita melalui 4 minggu PKP bersyarat dan juga di Selangor sebenarnya telah mempunyai PKPBD di mana ia telah mempunyai sedikit pengubahsuaian juga yang juga bermula hari ini kita akan melihat banyak kedai gerai makan khususnya yang boleh dibuka. Tapi apapun bila ada kelonggaran tapi kita masih lagi perlu menitik beratkan tentang disiplin diri kita kan. Betul. Keselamatan, kesihatan. Apapun perlu diingatkan bahawa ibu bapa belum lagi tiba masanya yang sesuai untuk membawa anak-anak ni pergi ke pusat membeli belah dan sebagainya. Bagaimana kita tahu anak-anak kita, jangan kita dedahkan mereka selama kita dah menjaga keselamatan mereka kan. Tiba-tiba bila diubah suai sedikit, ada syarat kelonggaran sikit, kita dah baru faham. Kadang-kadang anak kita pun agak stres juga duduk kat rumah kan. Kita pun kesian juga dengan anak, tapi mungkin di kawasan yang lebih sesuai, jangan terlalu terbuka kan ramai orang kan. Sebab kita fikir kan kita dah melawan sekian lama dan sekarang kalau kita nak ambil peluang ini untuk melihat bahawa kononnya kita masih tidak dihantui dengan wabak COVID-19 ni adalah satu orang kata approach ataupun pendekatan yang sangat berbahaya. Kerana inilah masanya yang menentukan sama ada kita betul-betul boleh mematahkan rantaian, adakah kita mempunyai disiplin yang cukup supaya kita boleh terus berdisiplin sepanjang PKPB ini ataupun kita boleh pulang semula ke taraf pertama iaitu PKP. Jadi kita nak itu berlaku dan pastinya ia terpulang juga kepada kita untuk menyesuaikan diri dengan norma baru. Dan semalam kalau kita
ketahui angka kadarnya alhamdulillah 16 kes baharu, tetapi jangan terlalu cepat selesa. Kita terus doa untuk mereka yang berjuang di barisan hadapan. Mereka lah ini sebenarnya banyak berkorban sejak mula lagi Januari yang lalu. Jadi kita masih lagi perlu meneruskan tanggungjawab kita, perjuangan kita sebagai rakyat Malaysia. Baik. Selepas ini, kita akan teruskan dengan apa yang tertera di akhbar hari ini. Kalau boleh saya nak mulakan dulu di berita harian. Pastinya ini antara yang telah pun dibincangkan sekian lama. Ini berkenaan dengan SOP solat Jumaat berjemaah di masjid akan diketahui esok. Dan dikatakan di halaman ke-6 berita harian, yang dikongsikan di sini antara garis panduan diperhalusi pada mesyuarat bersama PM. Tata cara atau prosedur operasi standard SOP solat berjemaah di masjid termasuk solat Jumaat sepanjang PKP akan diketahui esok. Ini dikatakan di sini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata yang garis panduan ini akan dibincangkan bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin petang semalam. Dan pastinya ia akan melihat antara keutamaan untuk menjaga kebersihan, penggunaan sanitasi tangan dan masih juga dan tetap menjaga jarak penjarakan sosial yang disarankan oleh kerajaan. Di macam mana pun kita mengharapkan yang kita boleh pulang menjalankan ibadah kita secara biasa, tapi kita juga perlu melihat yang kelakuan kita ini pastinya perlu berdasarkan apa yang bersesuaian dengan apa yang kita hadapi pada ketika ini. Dan pemantauan PKP ke PKPD menjadi agenda utama juga. Kita ingin melihat antara perbezaan yang ketara sebelum ibadah seperti biasa dilakukan di kawasan umum seperti di masjid dan sebagainya. Dan segala pengisiannya anda dapatkan di halaman ke-6 berita harian. Baik, saya akan teruskan di Harian Metro. Ini seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, ada yang mengatakan bahawa ataupun apa yang kita faham adalah PKP ini boleh berubah. PKPD boleh berubah kepada PKP kerana ia tertakluk kepada disiplin kita. Dan dikatakan di sini segelintir orang ramai didapati mengambil mudah kelonggaran yang diberikan menerusi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat seolah-olah tiada undang-undang yang dilaksanakan. Dan dikatakan juga apa yang ditekankan bahawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 masih berkuat kuasa. Dan apabila kita melonggarkan, rakyat perlu patuh kerana kita bimbang kes baru akan berlaku dan meningkat dan kes positif COVID-19 juga akan meningkat. Ini menjadi peringatan kepada kita semualah. Kerana kalau kita keluar seakan-akan kita tidak masih menghadapi ancaman COVID-19 ini, pastinya kita akan melihat satu perubahan yang sangat menakutkan. Dia dikongsikan juga hanya tinggalkan nama dan nombor telefon. Itu pesanan kerajaan kepada orang ramai yang mengunjungi premis perniagaan untuk mengesan sekiranya berlaku perkara berkaitan COVID-19. Jadi kita perlukan kerjasama semua rakyat Malaysia. Kalau perlu keluar dan sekiranya keluar ke premis-premis berkenaan, perlu berikan kerjasama untuk meninggalkan nama dan nombor telefon sahaja. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku, pastinya wabak ini boleh dibendung apabila kita boleh mengetahui data-data pergerakan anda. Dan akhir sekali saya kongsikan juga di NST. Ini berkenaan dengan pembelajaran di sekolah. Pastinya menjadi tanda tanya yang cukup besar juga. New normal for schools. Di halaman kedua dan ketiga ada dikongsikan di sini. There should only be 16 to 17 students in the class at any time once school sessions resume, said the Education Minister Dr. Muhammad Razi bin Majidin. He said the ministry had carried out field trials to determine the suitable number of students based on the size of a class to ensure social distancing could be practiced during the COVID-19 pandemic. Dikatakan di sini bahawa beberapa percubaan dan ujian telah pun dilakukan untuk memastikan pada setiap masa sekalipun dalam satu bilik darjah itu pastinya perlu ada penjarakan sosial dan had nombor pelajar dalam satu bilik darjah itu akan dihadkan sama ada 16 ataupun 17 orang untuk memastikan keselamatan setiap pelajar. Dan di halaman ketiga dikatakan parents and teachers agree to limit number of students. Jadi ini mendapat persetujuan ibu bapa dan guru juga kerana pastinya walaupun kita tidak ingin anak-anak kita ketinggalan dalam pembelajaran, namun keselamatan mereka menjadi nombor satu, tidak kira apa. Dan ini adalah usaha yang cukup baik untuk memastikan bahawa new normal kita akan terus diperjuangkan. Baik, seterusnya kita akan bersama dengan Fariha On untuk pengisian pertama kita hari ini. Kita akan melihat jangkaan ekonomi dan kewangan rakyat dalam tempoh 6 bulan. Silakan Fariha.
Baik, terima kasih Sofia, dan berkenaan dengan topik ini saya pasti semuanya akan memberikan sedikit perhatian bagaimana ini juga membabitkan kita sendiri, ekonomi kita dan juga kewangan, institusi kewangan kita. Pastinya ramai yang terkesan apabila sejak 18 Mac kan dia telah diumumkan dengan PKP dan sebagainya. Masing-masing ada cara masing-masing untuk mendapatkan sumber rezeki. Ada yang dah ada kerja gaji tetap, ada yang bekerja sendiri dan sebagainya. Baik, ini kita bincangkan berkenaan dengan jangkaan ekonomi dan kewangan rakyat dalam tempoh 6 bulan ini. Jadi kita bersama dengan Encik Syamsuddin Abdul Kadir, merupakan perunding kewangan rakyat. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami. Salam Ramadan juga. Baik. 18 Mac tu bila diisahkan sebagai PKP, masing-masing dah berfikir kan, ramai rakyat akan terkesan bahawa ekonomi ini macam mana memberikan tamparan hebat juga menjejaskan kesihatan ekonomi negara kita. Dan sehingga sekarang berfasa terus ke PKPB dan ramai juga kita dengar keluhan-keluhan rakyat Malaysia yang terjejas. Jadi kita nak tahu bila diisahkan PKPB itu menjadi satu tular. Apabila kita lihat di media sosial, di surat khabar dan sebagainya, dilaporkan ramai rakyat Malaysia ni beratur panjang di kedai pajak gadai. Jadi itu menjadi banyak dia punya persepsi stigma kan. Dia ni memang tak ada duit ke ataupun dan sebagainya. Mungkin Cik Samdi boleh kongsikan kepada kita lah bila melihat sebegini. Okey, satu benda yang kita dapat lihat apabila mereka beratur ni sebenarnya ada dua situasi yang berlaku. Pertamanya dia pergi sambung kontrak lah. Maksudnya yang dah due sewaktu PKP yang patut kena bayar balik tebus, tapi disebabkan tidak kemampuan untuk membayar balik, disebabkan ramai juga yang terputus sumber pendapatan sebaik 18 Mac. Sebab saya pun dapat banyak rungutan termasuk yang dapat daripada 18 Mac tu mereka dah dapat surat dah cuti tanpa gaji selama 6 bulan. Walaupun baru 18 Mac kan kita kan 2 minggu sekali diumumkan PKP, tapi dia dapat surat 6 bulan dah. Maksudnya banyak peniaga di luar pun dah jangka. Jadi apabila benda ni berlaku, salah satu itu yang menyebabkan mereka akan sambungkan tempoh untuk tebus balik. Patut dah due sepanjang PKP, jadi sebab tak boleh nak keluar, jadi keluar dia sambung balik. Satu lagi yang mana pergi ke pajak gadai itu memang bawa emas untuk gadai sebab tak cukup duit, memang tak cukup. Sebab kalau kita tengok macam contoh kita ada imbuhan termasuk moratorium, tapi kita ingat moratorium ni untuk orang yang memiliki rumah. Di luar sana banyak lagi orang yang belum ada rumah. Jadi apabila kita tengok dia berkesan tu, moratorium tadi dia membantu, ialah bagus orang yang dah beli rumah. Tapi yang masih menyewa tetap kena bayar sewa. Ya, betul. Dan sewa rumah kita tengok kalau di bandar besar macam Kuala Lumpur ni, kalau flat pun 700, 2 bilik 700 tu macam normal, right? 1000 lebih tu standard lah. Itu yang kita dapat lihat, memang masih ramai lagi yang terjejas lah. Okey, tapi kita bila Cik Sam cakap moratorium ni kan, ini menjadi perbahasan juga. Betul. Kan, mula melegakan. Betul. Tiba-tiba tengah-tengah tu alamak. Betul, ramai yang panik tu. Panik kan. Dan bila kita tahu juga bagaimana pelaksanaan moratorium ini dan juga pelaksanaan bantuan sara hidup kan. Sebenarnya dapat membantu rakyat Malaysia dalam keadaan berdepan dengan keadaan sebegini. Apatah lagi moratorium, kita tak tahu perlu ke kita ambil moratorium ni ke tak perlu ni, ke nak telefon bank dah menjadi kekeliruan pula. Betul. Okey, sebenarnya sebab apabila kerajaan memperkenalkan moratorium, kerajaan macam pukul rata lah orang yang menerima kesan dengan tak. Sepatutnya moratorium tu untuk orang yang menerima kesan je. Contohnya gaji dipotong. Tapi untuk kerajaan nak semak sampai tahap tu mungkin mengambil masa. Jadi moratorium ditawarkan kepada semua orang, cuma setiap orang boleh memilih, tengok situasi dia. Saya selalu sebut kalau kita masih ada gaji sepanjang, terutama pejabat awam lah yang tak terkesan dan sebahagian besar GLC ataupun syarikat swasta yang majikan dia masih bayar gaji. Yang ni boleh memilih sama ada nak menerus bayar moratorium seperti biasa ataupun kalau dia ada hutang jahat. Contohnya hutang kad kredit. Kad kredit ni adalah hutang jahat lah, ataupun dia ada ranum tadi, pajak gadai. Sebab itu kadar dia memang sangat tinggi. Paling tinggi sekali adalah kad kredit saya itu 18%. Mana hutang kita tu akan jadi 1 kali ganda setiap 4 tahun. Jadi orang yang gaji ada
dan ada hutang jahat, okey, tak nak bayar tak nak tangguh, bagus. Settlekan hutang kat kredit. Sebab bagi saya sepatutnya dalam tempoh 6 bulan ni satu rahmat jugalah orang yang bergaji dia boleh settle hutang jahat tu. Walaupun selama ni bertahun-tahun tak boleh nak settle. Itu yang situasi pertama. Situasi kedua, orang yang dapat gaji, gaji penuh, tak ada hutang jahat. Tak ada hutang jahat tapi dia nak dia nak ada saving sebab selama ni tak boleh nak buat saving. So ada yang kata ambil moratorium tu, duit tu simpan. Ya, betul. Macam mana boleh. tu? Itu maknanya kita keluarkan tapi kena keluar daripada akaun gaji. Sebab saya dengar yang bulan lepas pun ramai dah terbabas dah. Dan duduk dalam akaun gaji dapat besar habis dibelanjakan. Jadi setiap kali dapat gaji kita pindah ke akaun lain. Sebolehnya akaun pelaburan lah, contohnya tabung haji dan sebagainya. Itu yang situasi kedua. Situasi ketiga, maknanya dia nak buat pelaburan. Yang ketiga ni, situasi ketiga saya lebih tengok yang jenis nak buat pelaburan pun atau dengan harta lah. Situasi ketiga yang memang tak ada gaji. Ataupun yang dapat separuh. Itu memang perlu ambil moratorium. Itulah yang orang yang betul-betul memerlukan moratorium. Sebab dalam tempoh PKP ni ramai terputus sumber pendapatan. Jadi yang mana ada rumah, dia satu ketenangan lah untuk dia. Sebab tak perlu bayar. Tapi bagi yang menyewa, moratorium itu tidak memberi kesan langsung. Walaupun pemilik rumah tu mungkin dapat moratorium, tapi apabila tanya majikan negara, tak ada. Awak sewa dengan saya, moratorium itu untuk saya. Memang terus. Tapi ada juga tuan rumah yang berhati perut yang dibagi diskaun separuh harga sepanjang tempoh PKP. Baik. Tapi Cik Syamsuddin, bagaimana melihat pelaksanaan moratorium ini dengan bantuan sara hidup yang kerajaan bagikan? Adakah ini memang berjaya atau sama rata tu golongan-golongan ni membantu? Kalau tengok dari segi sama rata, memang hampir mustahil untuk dapat sama rata lah. Sebab sebenarnya kita ada di Malaysia kita ada individu yang tak dia sebenarnya nak bagi sama rata ni kita kena perlu tahu siapa yang terkesan. Mana yang tak dapat COVID ni, bagi saya yang perlu dibantu adalah orang yang terjejas sumber pendapatan dia. Baru dia akan jadi sama rata. Untuk itulah fokus. Tapi kita sekarang ni banyak pukul rata. Yang tak menerima kesan pun kita bagi bantuan, yang menerima kesan. Jadi yang menerima kesan tak cukup lah. Sepatutnya duit tu boleh dipindahkan kepada, tapi cumanya mungkin sistem di Malaysia ni kita tak ada yang betul-betul perinci data setiap orang. Macam kes yang 2-3 hari ni kecoh sebab tak dapat bantuan sebabkan berdaftar dengan SSM. Itu pun satu isu sebab ramai wanita saya jumpa, kan dia daftar SSM, daftar je. Account bank pun tak ada, tak buat bisnes pun. Sebab orang kata suruh daftar, tiba-tiba tak dapat. Dan nak pergi pula ni, ada yang rungutan nak pergi, kan nak buat rayuan kena pergi. Dia kata kos lagi, tapi belum tentu dapat. Itu yang perlu dipertingkatkanlah oleh kerajaan. Okey, bila kita berada dalam fasa PKPB ini kan, maknanya dah ada kelonggaran sikit. Perniagaan mula dibuka, tapi tidak semua. Betul. Kan? Tapi bagaimana pula, sebab ada juga yang rungutan daripada peniaga-peniaga ni, kita buka kedai tapi orang tak ada. Jadi bagaimana melihat untuk itu? Itu saya tengok sekarang ni pun bila saya lalu pun saya tengok memang kedai dah dibuka tapi bilangan pelanggan rasa tak cover the cost. Tak cover lah. Kita tengok pertama memang banyak yang tak habis. Itu bagi saya tempoh ni memang tempoh yang sangat mencabar untuk peniaga. Itu sebab kita sebagai rakyat juga perlu mengambil bahagian. Nampak kedai macam saya pun sama. Saya tengok orang berniaga luar Pasaraya, buah ke, saya memang akan beli sikit. Sebab kita tahu memang tak ada orang. Saya tunggu cap memang tak ada orang. Tapi kalau rakyat tak ambil bahagian dalam tu, memang peniaga akan lebih teruklah. Dan ramai yang akan tutup. Dalam keadaan ni macam masing-masing tersepit kan. Tapi bagaimana Cik Syamsuddin melihat jangkaan dalam keadaan 6 bulan sebegini sekiranya berterusan? Kita ini akan diteruskan sehingga nanti kan bulan Jun. Sekiranya masih lagi berterusan. Okey, yang satu yang saya nampak memang lebih ramai akan jadi penganggur lah. Dan bisnes pun memang mungkin tutup buka yang lain, tutup buka lain, itu yang akan berlaku. Sebab yang tak dapat pendapatan ni banyak ni kesan dia. Sebab banyak di Malaysia ni kita masih ada banyak yang bergaji hari. Dan kerajaan dah tawarkan macam iLestari yang kita boleh buat keluar akaun EPF, KUSP, itu benda yang bagus. Tapi banyak yang meniaga gaji hari ni semua tak ada. Dan baru ni saya jumpa seorang driver yang saya dihubungilah pemandu lori sampah. Dia tak ada KUSP. Saya terkejut. Masih ramai. Masih ada. Jadi dia tak ada, dia bergantung pada sumber itulah. Alhamdulillah sebab pemandu sampah ni musim PKP pun dia boleh teruskan. Itu je, tapi memang dia tidak ada KUSP.
Jadi di luar sana ramai yang tak ada QSP. Jadi apabila 6 bulan ni, saya rasa memang sangat mencabarlah. Jadi pembelanjaan kita pun kalau musim Ramadan kita boleh tengok terus sama ada kita ada membazir atau tidak. Sebab ramai orang kadang-kadang memilih 2 menu, berbuka lain, bersahur lain. Untuk yang tak ada duit, saya cadangkan boleh masak benda yang sama. Dan sebelum saya nak sebut ni, saya memang buat benda yang sama. Ya? Maksudnya berbuka dengan bersahur, kita buat menu yang sama. Jadi membazir tu akan jadi sangat minimal berbanding 2 lauk yang berbeza yang kita terpaksa masak, yang ni pun ada lebih, yang tu ada lebih. Tapi bagi yang duit lebih kat luar sana, abaikan pesanan itulah. Maknanya inilah masanya sebenarnya yang kita kalau lihat konsep wasatiyah tu, kesudahan itulah sebenarnya yang ini kita perlu lihat. Dan raya ni kita sebenarnya perlu tak kita perlu ada kuih raya, baju raya. Ini saya rasa sebelum ni kita pernah cerita di MSI rasa mungkin 2-3-4 tahun lepas yang saya selalu sebut raya ikut Islam bukan orang Islam. Ikut Islam ni dia kata pakai yang terbaik. Tengok buka almari kita mana pakai yang terbaik, pakailah yang tu. Hari raya, tapi bagi yang ada duit lebih apa salahnya beli yang baru. Tapi bagi yang tak ada cubakan minimal sebab kita tak tahu kesan 6 bulan dan saya percaya lepas 6 bulan ni pun ada orang yang diberhentikan. Sekarang okey. Majikan boleh bayar. Lepas 6 bulan baru nampak kesan dia setengahnya. Sebab bisnes di luar sana, ada yang menerima kesan direct macam tadi, peniaga makan. Tapi ada yang mungkin lepas 6 bulan sebab permintaan akan berkurangan. Sebab orang akan fokus pada barangan keperluan. Baik. Dan inilah masanya. Satunya kita kena berjimat-jimat. Sangat-sangat berjimat-jimat. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lagi. Keduanya, orang kata masa inilah macam kena buat sendiri, DIY semuanya. Mungkin... setuju. Baik rosak ke apa semua memang kalau kita nak guna third party memang kos kita akan banyak. Itu sebab memang kena sangat-sangat memilihlah untuk buat sesuatu. Bagi saya nak buat sesuatu, nak beli ke apa, fikir dulu 3-4 kali. Kalau nak beli online pun buka dulu tengok, okey tutup. Tunggu 2 hari. Nak masih ketagih lagi, ketagih baru beli. Tunggu 2 hari 2 hari. Jangan beli on the spot walaupun tawaran. Okey, diskaun memang akan banyak. Ya, betul. Sebab ada orang penyakit ni lapar diskaun. Ada kes ini sebut wanita, lelaki pun sama. Dia berjalan nak pergi kat ATM. Sebelum berjalan tu nampak kedai kasut. Dia nampak kasut, tak cantik, tak cantik, tak cantik. Dia bukan nak beli kasut, nak pergi ATM. Tapi dia mohon sampai hujung, cantik, cantik, dia undur balik sebab dia nampak diskaun 70%. Rakyat Malaysia masih terpengaruh dengan diskaun walaupun kat rumah handbag dah colourful, tetap dia beli. Jadi online ni jaga, kadang dia tak harga. Lepas tu mesti tulis diskaun. Diskaun tu kadang-kadang membuatkan kita buat tindakan yang kurang waras. Membeli apa yang kita tak perlukan. Mungkin kata-kata terakhir Encik Samsudin lah. Dalam keadaan sekarang ini kan 6 bulan dan akan terus kita sebab ekonomi dunia ini menjangkakan sehingga akhir tahun dan sebagainya kan masih lagi tidak stabil. Sedikit pesanan kepada rakyat Malaysia untuk kita sama-sama jadikan ini antara waktu yang perlu kita lihat kembali diri kita. Okey, bagi saya sebab tengok situasi rakyat sekarang kita ada yang rezeki masih berterusan bergaji, ada yang tak ada. Jadi peranan bagi saya adik-beradiklah untuk lihat ni kerajaan dah bagi bantuan. Yang berniaga tadi macam Cik Puan sebut ialah orang tak datang beli. Jadi sekarang ni peranan adik-beradik yang saya nampak untuk menghulurkan bantuan kepada adik-beradik yang terjejas. Jangan tunggu dia call, memang dia tak akan call. Saya banyak mengadu kata adik-beradik dia kaya, tak ada pun bantu. Tak call pun tanya hantar je. Kalau tuan nak bagi ke rumah, nak bagi duit minta akaun just transfer je. Tak payah tanya ada duit tak. Dan kita tahu kalau bisnes terjejas. Jadi saya rasa itu yang perlu dibuat ketika ini oleh rakyat. Kalau kita tak ada saudara kita yang susah, bantu. Cari je siapa. Jangan yang meminta tu mungkin ada pusat zakat pun yang boleh bantu. Yang tak meminta ni yang segan. Yang itu yang saya rasa perlu dibuat dan bisnes jangan laburkan terlalu banyak duit ketika ini untuk bisnes sebab kita belum tentu bisnes kita tu akan laku dan sebagainya. Simpan untuk bisnes-bisnes yang lain. Sebab saya rasa ramai orang akan bertukar beberapa jenis bisnes yang berbeza ketika inilah sepanjang 6 bulan insya-Allah. Baik, terima kasih Cik Samsudin Abdul Kadir, Perunding Kewangan Rakyat dan kita harapkan ini sedikit yang boleh kita kongsikan menjadi panduan kita yang masih lagi dalam keadaan yang tidak tahu lagi bagaimana pengakhirannya. Baik, kita selepas ini kita akan saksikan ini satu bingkisan berkenaan dengan pantauan kedai makan di sekitar Kuala Lumpur sepanjang PKPB ini dan wartawan MHI telah pun membuat pantauan di 2 buah kedai makan. Adakah mereka ini mengikut SOP PKPB? Kita sama-sama saksikan. Mulai 4 hari bulan Mei ini, iaitu hari Isnin minggu depan, Pak Saleh yang saya sebutkan dalam ucapan saya yang terdahulu boleh buka semula restoran yang ditutup. Seiring dengan fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB,
yang diumumkan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tinjauan mendapati orang ramai sudah mula mengunjungi premis restoran makanan. Rata-rata kedai makan beroperasi ketika bulan Ramadan ini mematuhi prosedur ditetapkan oleh pihak berkuasa. Bagi pelanggan yang ingin memasuki restoran, butiran peribadi seperti nama, nombor telefon dan nombor kad pengenalan haruslah diberi sebelum dibenarkan masuk premis tersebut. Selain itu, saringan suhu badan turut dilakukan. Macam saya hari ni tak cukup masa nak masak, boleh datang makan lah untuk pun convenient untuk kita jugalah. Risau tu memang risau sikit, tapi what we can do is kita compliant dengan SOP. Memang tak rasa macam dulu, tapi kita kena accept memang sekarang wabak ada di merata tempat, so we have to really get used to the new norm lah. Tidak dapat dinafikan, para peniaga antara yang terkesan berikutan penularan wabak COVID-19 ini. Okay, sebelum PKP, kita adalah 30 meja penuh selalu. Lagipun sekarang lepas PKP, kita ikut undang-undang kerajaan, kita jarah meja. Macam maknanya meja banyak kurang. Even, macam mana pun kita terima sajalah. Ikut kerajaan yang undang, kita pun terima. Tinjauan turut dilakukan di sebuah lagi restoran di Ibu Negara. Meskipun pendapatan dari hasil jualan para peniaga merosot sepanjang tempoh PKP, namun mereka sedar pelaksanaan perintah kawalan ini adalah demi kebaikan bersama. Ada juga lah yang datang tapi kurang lah, tak macam sebelum ni. Memang sangat berbeza lah. Pendapatan pun kurang daripada sebelum PKP ni. Walaupun kerajaan dah banyak buat beri inisiatif, tapi kebanyakan customer masih dalam dilema. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia pada baru-baru ini, banyak kedai makan telah dibenarkan beroperasi dan yang paling penting orang ramai juga boleh menikmati hidangan kegemaran di premis yang mereka sukai. Tetapi bagaimanapun haruslah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kedai ini mereka mengamalkan SOP di mana kalau sebelum ini setiap meja boleh memuatkan sehingga 4 orang, tetapi pada kali ini hanya 2 orang sahaja yang dibenarkan duduk di meja dan mereka pun tidak boleh berdepan di mana kedudukan mereka haruslah berlawan. Kedai ini juga menyusun meja-meja yang ada dengan jarak 2 meter. Ingat, kita sebagai pelanggan dan rakyat Malaysia haruslah mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Jangan keluar jika tidak perlu dan jangan makan di premis jika ia bukanlah satu keperluan. Kerana seelok-eloknya, bungkus, bawa pulang dan makanlah di rumah. Teruskan memberi kerjasama buat Malaysia. Kita mesti menang. Kalau semua dah buat begini, pelanggan-pelanggan boleh datang makan di restoran atau beli makanan dengan rasa selamat. Jika masih was-was, bungkus sajalah. Baik, itulah tadi tinjauan wartawan kami Hidayah untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan dan situasi di kedai makan dan juga restoran sepanjang kita melalui PKPB ini di Selangor dan Kuala Lumpur. Baik, dalam segmen kali ini kita akan mengetahui pula apakah sebenarnya perancangan yang boleh kita lakukan bila kita melihat berkenaan pemulihan sektor ekonomi pelancongan selepas PKP. Dan bersama kita menerusi panggilan video Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Baik. Datuk Seri, kalau kita nak mulakan perbincangan kita, sebenarnya kita ingin membincangkan sektor pelancongan secara umum. Kita difahamkan yang mungkin agak sukar untuk sektor pelancongan sendiri untuk mempunyai momentum selepas PKP ini. Kita difahamkan antara mungkin negeri yang sangat terjejas seperti Melaka dan sebagainya. Ada yang dikatakan mungkin ambil masa 2 tahun untuk pulih pada situasi ataupun kekuatan ekonomi seperti sedia kala. Apa pendapat Datuk Seri berkenaan situasi ini? Kalau kita tengok, sektor yang paling affected dengan kena corona adalah pelancongan. Baik. Semua. Dan yang paling terjejas sekali adalah travel agent. Kerana kita selama ini mengharapkan
orang-orang semua melancong. Ya. Jadi dengan ada kena pandemik yang baru ni, memang sektor pelancongan affected. Sama ada inbound atau outbound, semua affected. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat mungkin masa pemulihan yang sektor pelancongan perlukan selepas PKP, kerana ini mungkin satu masa yang mungkin susah untuk memberikan jangkaan, tetapi apakah yang boleh dilakukan oleh mereka yang dalam sektor pelancongan ini, mungkin seperti travel agent dan sebagainya, apakah jangkaan Datuk Seri sendiri? Kalau kita lihat dari segi pelancongan memang jatuh dengan teruknya. Jadi kerajaan perlu memainkan peranan untuk membuat promosi yang banyak domestik. Jadi dengan adanya promosi daripada peringkat negeri-negeri sendiri dan mereka improvekan produk yang mungkin orang akan pergi melancong. Biasanya orang yang melancong ni kerana ada lebih masa, ada lebih duit, ada tempat produk yang nak dilawat. Jadi kalau tiada tempat lawat, mereka tak pergi melawat. Jadi pada saya, kerajaan negeri perlu mempromot produk-produk mereka untuk rakyat Malaysia untuk melawat ke destinasi yang ada tu. Baik. Datuk Seri, kita bercakap berkenaan rakyat Malaysia untuk mungkin melancong di dalam negara sendiri. Kan? Bagaimana pula mungkin selepas ini, mungkin selepas insya-Allah satu hari nanti kita dapat melawan wabak COVID-19 ini, bagaimana kita ingin mungkin menerapkan kepercayaan pelancong antarabangsa dan sebagainya untuk kembali bercuti di Malaysia. Mungkin Datuk Seri nak kongsikan pandangan sedikit. Pertama sekali, Malaysia kena menunjukkan bahawa negeri ini selamat. Negeri kita selamat untuk orang datang. Jadi kalau mereka tahu kita selamat, mereka akan datang. Dan peranan media pun jangan menakut-nakutkan. Kalau negara luar tengok kita selamat, mereka akan datang. Cuba jaga dengan orang Malaysia. Dan mereka tak bagi orang negara kena tak selamat, mereka akan cuba bawa keluarga dan sebagainya melancong di dalam negara. Jadi peranan turisme mempromot produk-produk yang ada untuk mereka melancong dalam negara. Baik, Datuk Seri sendiri seorang Presiden Persatuan Agensi Pelancongan dan pastinya kita faham antara agensi pelancongan dan juga travel agent sebagainya mereka cukup terjejas, dan setakat ini mungkin Datuk Seri nak kongsikan sedikit bagaimanakah situasi sebenar pada ketika ini yang Datuk Seri dah lihat sendiri, bagaimana COVID-19 telah pun menjejaskan antara syarikat yang telah pun sedia ada sekian lama disebabkan COVID-19 ni. Dengan adanya COVID-19 ni, sebenarnya cuma syarikat pelancongan atau sektor pelancongan memang terjejas teruk. Selain tiada peniaga baru, mereka terpaksa menanggung beban yang lama. Kerana mereka telah menjual produk dan tak boleh jalan. Jadi mereka kena menanggung semua. Jadi banyak yang perlu mereka lakukan, banyak bantuan yang diperlukan oleh sektor pelancongan. Baik. Apabila Datuk Seri sebutkan tadi kan mungkin antara inisiatif kerajaan yang mungkin lepas PKP, selepas COVID-19 ini berakhir, kerajaan perlu kuat dan giat lagi untuk mempromosikan pelancongan dalam negeri dan antarabangsa ke dalam negara kita. Apakah jenis mungkin cara-cara yang lebih sesuai atau kerajaan boleh lihat supaya boleh memastikan sektor pelancongan kita ni kukuh selepas berakhirnya PKP satu hari nanti, Datuk Seri? Kerajaan perlu membantu yang sebenarnya sektor pelancongan ini lebih. Sebagai contoh, memang kita tahu pelancongan ni kalau kita buka untuk perniagaan, kita akan open kepada penyakit. Tetapi apabila macam sekarang ni sektor pelancongan atau agensi pelancongan tidak dibenarkan beroperasi. Jadi bila tak dibenarkan beroperasi, maknanya lagi kita mengurangkan peluang untuk orang melancong. Dan kita minta juga kalau boleh katakan selepas ni, kerana membantu selain pada mempromosi produk-produk yang ada dalam Malaysia, mungkin kerana membantu untuk memudahkan, kalau kita tengok banyak syarikat pelancongan akan bungkus atau akan tutup perniagaan. Jadi kerajaan perlu membantu. Pertama, kita menggalakkan mereka ni continue untuk berniaga, kita buat automatic renewal license mereka dulu dalam masa 2 tahun ni. Maknanya kerana nak renew license macam-macam keperluan yang perlukan. Dan masa ni pun dengan akaun susah nak disediakan apa. Kerajaan bagilah automatic renewal license untuk 2 tahun untuk mudahkan travel agent untuk bernafas. Yang kedua, macam kita tengok bas pesanan. Beribu bas pesanan tak berjalan kerana
tiada tempat untuk bawa orang melancong dan sebagainya. Mungkin kerajaan akan timbangkan penggunaan bas ni untuk digunakan untuk sektor lain. Untuk sektor ekspres ke, untuk sektor charter ke. Confirm bas persiaran oleh maju juga. Dan kerajaan negeri sendiri perlu mempromot produk macam saya kata tadi. Apakah produk yang mereka ada, apa keistimewaan tempat tu. Dan saya rasa kita melancong ni biasanya kita nak tengok tempat makan yang sedap. Jadi kerajaan negeri kena promot lah apa-apa keistimewaan tempat makan mereka ada. Itu satu tarikan juga saya rasa untuk dibuat masa ni. Kalau bercakap berkenaan sektor pelancongan ini bukan sahaja travel agent tapi semua yang mungkin dalam bawah payung atau umbrella itu sendiri, daripada operasi, pengangkutan dan sebagainya. Kau nak jadikan satu mungkin kata-kata semangat yang Datuk Seri nak sampaikan kepada mereka semua yang berada dalam sektor pelancongan pada ketika ini yang kita faham memang sedang melalui perkara dan situasi yang cukup sukar. Apa yang Datuk Seri ingin sampaikan? Kepada yang sudah berkecimpung di sektor pelancongan, terutama travel agent, continue je lah. Kata orang, cuba reduce the cost dan kita berharap dengan pulihnya ekonomi, ramai orang akan melancong. Jadi kita kena standby, kata orang, untuk masa pelancongan akan berlaku yang akan datang. Dan kita minta jasa kerajaan lah untuk mempermudahkan segala urusan sebenarnya. Dari segi licensing, dari segi urusan dan sebagainya, dipermudahkan urusan itu. Dan baik, yang kita doakan pastinya Datuk Seri sendiri dan juga bersama mereka yang dalam agensi dan persatuan ini terus kekal kuat melalui masa yang cukup sukar ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Haji Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papua. Terima kasih Datuk Seri. Sama-sama. Baik. Itu mungkin sedikit perkongsian antara sektor yang cukup terjejas ketika kita sedang melawan wabak pandemik COVID-19 ini. Dan semoga kita doakan segala dipermudahkan hendak-hendaknya. Baik, selepas ini kita akan melihat bingkisan ini yang pastinya kalau anda telah pun ketahui PKPD-PJ di sekitar Pasar Borong Pasar Besar Jalan Osman adalah PKPD yang ke-8 sejak bermulanya PKP 8 Mac lalu. Dan pastinya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 3 zon yang telah pun ditetapkan ini, zon A, B dan C oleh KKM dan MKN telah pun berjalan sejak beberapa hari yang lalu dan tinjauan ini adalah bersama dengan penerbit eksekutif kami, Syed Tani. Mari kita saksikan. Kawat berduri di sekitar Pasar Jalan Osman Petaling Jaya menandakan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang tidak membenarkan semua penghuninya keluar dari kawasan PKPD sepanjang tempoh perintah dilaksanakan. Manakala bukan penghuni serta pelawat juga tidak dibenarkan memasuki kawasan ini sepanjang tempoh perintah itu dikuatkuasakan dan semua aktiviti perniagaan dihentikan buat sementara waktu. Tinjauan kami di sekitar Pasar Jalan Osman ini mendapati seluruh kawasan ini telah dipagari dengan kawat berduri ini dan hampir 3,000 penduduk di sini tidak dibenarkan keluar dari kawasan ini semenjak tengah malam 10 Mei lalu sehingga 23 Mei nanti yang telah dijadualkan. Muhammad Syed Abdul Hassani, MHI TV3. Pengisytiharan PKPD di lokasi ke-8 selepas layan baru ini berikutan terdapat 26 kes positif jangkitan COVID-19 dari kluster Pasar Borong KL di Pasar Jalan Osman dan Taman Megah. Kawasan seluas 34 hektar ini dibahagikan kepada 3 zon A, B dan C bagi memudahkan aktiviti pengesanan kes dari rumah ke rumah dilaksanakan sepanjang tempoh PKPD dikuatkuasakan. Buat masa ini segala persiapan dari segi keupayaan anggota dan juga logistik telah diatur dengan sebaik mungkin. Segala persiapan sokongan daripada semua pihak yang berwajib, MKN, MPPJ, pihak
Kementerian Kesihatan kan telah membantu kita untuk menentukan tugas membuat saringan kepada penduduk ni dapat dilakukan dengan baiknya. Diiringi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Panglima Angkatan Tentera Malaysia turut memantau lebih 400 anggota PDRM dan ATM di 25 kemah checkpoint di sini. 165. Whatever item is, you pass the item to this person. You pass the item to this person, they will send inside. Oh, okay. Okay. They will come. Okay, take care. Okay. Dari segi pengurusannya, kita mendapat kerjasama yang sangat padu daripada pihak IPD Petaling sebagai pegawai ataupun kuasa di lapangan ini. Selain daripada itu, pihak JKM yang membantu kita dari segi pengurusan bekalan bantuan makanan. Kita juga menerima bantuan daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen Petaling Jaya yang telah membantu kita dari segi membekalkan barangan makanan untuk warga bukan warga negara, itu warga asing. Dan dari segi kawalan, pihak ATM membantu kita dari segi kawalan ini, dan juga kita ada agensi-agensi lain seperti APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pihak Rela, dan juga kita ada bantuan daripada agensi PKD yang menjadi agensi utama untuk membuat saringan ini. Jadi saya kira persediaan daripada semua agensi ini rapi untuk kita membuat saringan ini, dan kita jangkakan bahawa proses ini mungkin boleh kita selesaikan dalam tempoh 3 hingga 4 hari. Tujuan PKPD dilaksanakan di kawasan ini adalah bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 daripada menular. Saya bersama dengan tim Rescue Bencana Malaysia ditugaskan di sini bersama KKM dan juga semua anggota-anggota untuk sanitasi. Unit kami sanitasi pada semua anggota-anggota KKM yang keluar masuk daripada checking pemeriksaan pada semua penduduk-penduduk di sini. Saya menyuruh pada orang ramai, terutama yang duduk di sebelah dalam ni, supaya memberi kerjasama kepada pihak berwajib yang menjaga kesihatan, yang menjaga keselamatan ni kan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Ini bukan untuk kebaikan sesiapa pun, ini adalah untuk kebaikan diri kita, orang yang kuasa di keliling kita, orang yang kita sayangi kan, dan untuk masyarakat kita kan. Jadi kalau kita tidak memberi kerjasama yang sepatutnya, maka kan banyak perkara yang kita mungkin tidak jangka mungkin akan terjadi. Semua penghuni diminta untuk bertenang dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada petugas KKM dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Baik, itu sedikit perkembangan yang dibawakan berkenaan dengan laporan itu, dan kita harapkan orang ramai masih lagi mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pihak kerajaan. Baik, kita nak teruskan pengisian Malaysia hari ini. Sempena Ramadan ini, apatah lagi ini dah 20 Ramadan, maknanya malam ini dah mula dah 10 malam takhir kan. Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita nak tak ke studio lah, tapi kita bersama dengan panggilan video bersama dengan beliau berkenaan dengan topik nikmat sedekah. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita matching lah baju. Itulah. Okey Ustaz, kita dah masuk bulan Ramadan ni kan, dah 20 Ramadan dah Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya. Okey. Betul. Kita tahu, kita sentiasa dengar sedekah. Bulan puasa, kalau sedekah lagi banyak ganjaran dia. Paling sikit pun 10 kali ganda, kalau paling banyak 700 kali ganda. Betul. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kan kita pun tahu ekonomi pun tak elok kan. Kewangan kita, pengaliran wang kita pun tak elok. Jadi bagaimana dalam keadaan sekarang ni Ustaz, kita nak didik hati kita kan, bahawa sedekah ni kalau kita bagi sikit, insya-Allah dia akan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Sebab untuk mendidik hati kita yang kita pun berdepan kadang, kita pun tak cukup duit poket ni kan. Kita tak tahu apa yang akan jadi lagi 6 bulan ni. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, Fariha dan penonton Indonesia sekalian,
dalam tempoh kita berada dalam keadaan wabak pandemik dunia COVID-19, betul apa yang Fariha sebut tadi, kita ada sedikit kekangan khususnya aspek keuangan ekonomi kita. Pun begitu, janganlah ia menjadi satu penghalang kepada kita untuk kita mendapatkan ganjaran yang sangat hebat yang Allah dan Rasulnya janjikan di dalam bulan Ramadan. Ada satu perkara yang kita mesti kejar, iaitulah sedekah. Nabi SAW digambarkan dalam hadis, bila masuk bulan Ramadan, Nabi menjadi orang yang sangat pemurah. Dalam hadis kata Nabi seperti rihul mursalah, seperti angin yang bertiup laju. Nabi nak bantu orang. Baik, dalam keadaan kita sekarang ini, kalau kita tak mampu untuk bantu banyak, kita boleh bantu sedikit. Kerana orang yang bersedekah ini, nikmat yang pertama adalah malaikat akan mendoakan kepada orang yang bersedekah. Apa doa malaikat itu? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, engkau berilah imbalan tukar ganti kepada orang yang bersedekah ini. Maksudnya, para malaikat mendoakan keberkatan dan keluasan rezeki kepada kita. Mungkin waktu ini kita berdepan dengan kesukaran, mungkin mungkin ada yang keputusan ataupun putus pekerjaan, putus pendapatan. Tetapi dengan berkat kita sedekah itu sebenarnya merupakan magnet rezeki dan kunci rezeki yang lain kepada kita. Mungkin rezeki yang kita tak nampak ni, yang kita fikir sebelum ni mungkin rezeki hanya duit ringgit semata-mata. Sebenarnya rezeki bukan itu sahaja. Nikmat umur, rezeki. Nikmat kesihatan, rezeki. Nikmat keluarga yang bahagia, rezeki. Jadi itu merupakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita yakin orang yang bersedekah, nikmat yang pertama, mereka akan diberkati ataupun didoakan oleh para malaikat. Okey. Ustaz, ada orang kata sedekah ni pak duit je ke? Kita boleh sedekah ni. Kan ada benda lain juga yang boleh digolongkan ataupun diletakkan sama nikmat sedekah tu. Okey, bila kita sebut nikmat bersedekah ni, bukan setakat wang ringgit yang kita boleh bersedekah. Kita boleh juga sedekah, contoh juadah makanan berbuka puasa yang kita masak kan. Jadi mungkin kita masak, katalah family kita ada 6 orang. 6 orang, 4 orang anak, pasang suami isteri. Jadi mungkin kita boleh lebihkan sedikit juadah berbuka puasa, mungkin 1 pinggan lebih kita boleh beri kepada jiran, tetangga, ya. Kerana Nabi SAW sebut, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang memberi juadah berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa, nikmatnya ialah Nabi kata orang itu dapat pahala berpuasa seperti orang yang berpuasa itu. Jadi ini salah satu perkara yang kita nampak kecil tetapi sangat besar nikmat dan juga ganjaran daripada Allah. Jadi benda yang mungkin tak perlu kos yang begitu besar dan kita melebihkan sahaja makanan kita dan kita beri kepada jiran tetangga kita, itu juga dikira sebagai sedekah. Dan bonus kita dapat di bulan Ramadan ini seperti yang Fariha sebut tadi, Allah Azza wa Jalla akan menggandakan ganjaran bersedekah itu. Kalau sedekah sunat ini, kalau hari biasa di luar bulan Ramadan 700 kali ganda. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini 700 kali ganda itu digandakan sebanyak 70 kali ganda sebab ia bersamaan amalan fardu. Jadi satu sedekah bersamaan 7,000 kali ganda Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Ustaz, satu lagi kan, ada juga golongan ni dia berpangkat, ada duit banyak dan sebagainya, tetapi macam mana kita, katalah orang tu, katalah hari ni tengok ustaz cakap ni kata ganjaran banyak ni kan, macam mana langkah pertama kalau dia lah sebelum ni rasa macam kalau aku bagi ni nanti apa je aku dapat, macam masih ada lagi garisan tengah-tengah tu, nak tak nak kan, apa permulaan yang seharusnya untuk kita ambil sebagai langkah pertama supaya nanti lama-lama jadi kebiasaan? Okey, bagus soalan Fariha ni, saya suka. Yang pertama kita kena ingat saudara penonton, dan ingatan ni kepada diri saya terutamanya.
kita semua satu hari nanti akan meninggal dunia. Lambat ataupun cepat, pasti kita akan meninggal dunia. Mari kita lihat di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Allah menceritakan orang yang telah meninggal dunia di hari akhirat nanti, mereka merayu-rayu kepada Allah, minta untuk bangun semula, hidup semula di atas dunia ini. Apa mereka sebut kepada Allah? فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, adakah lebih baik sekiranya ajalku ini ditangguhkan seketika, dilambatkan seketika untuk aku hidup semula, untuk aku buat amalan sedekah dan aku nak jadi hamba-Mu yang saleh. Jadi maknanya di dalam ayat ini, para penonton, Allah memberikan satu gambaran bagaimana orang yang telah meninggal dunia minta merayu-rayu kepada Allah nak hidup semula atas dunia ini untuk bersedekah. Jadi kita yang hidup lagi, alhamdulillah, kenapa kita tak mahu sedekah? Kerana para penonton, kalau kita bersedekah, contohnya wakaf, ya, bagi orang yang berharta, yang ada duit banyak, ya, apa salahnya kita berwakaf? Contohnya kita dengar ada persatuan yang berintegriti, yang berautoriti, mereka nak mendirikan mungkin masjid, mungkin madrasah tahfiz ataupun pusat jagaan orang tua sebagai contoh. Jadi mungkin kita boleh infak ataupun wakafkan sebahagian duit kita ini untuk pembinaan musalla, madrasah, masjid dan seumpamanya itu, selagi mana bangunan itu dimanfaatkan, ya, selagi mana bangunan itu dimanfaatkan sampai hari akhirat, walaupun waktu itu kita telah meninggal dunia, saat itu amalan itu tetap mengalir masuk dalam akaun kita. Saudara penonton, kita mungkin dapat hidup di atas dunia ini mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, begitu sahaja, kurang lebih. Dan tempoh kita meninggal dunia, kita berada di bawah kubur, di dalam kubur, begitu panjang, melampaui jumlah waktu hidup kita. Jadi marilah kita menabung untuk hari akhirat kita, kerana harta kita di hari akhirat yang sebenarnya ialah yang kita infak, yang kita sedekahkan kepada orang. Itu merupakan harta kita yang hakiki, Fariha. Allahu Akbar. Ustaz Zarifi, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa ini satu temu bual yang banyak, sebenarnya padat juga ilmu yang kita kongsi berkenaan dengan nikmat sedekah tu. Dari Ustaz baca ayat tu saya dah memang. Allah, sama-sama Fariha. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Fariha. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, sama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud telah berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan nikmat sedekah ini. Baik, kita nak berehat seketika selepas ini, tapi sebetulnya saya nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan wara ini. Jangan lupa untuk dapatkan langganan Akhbar Digital NSTP secara percuma ini telah ditawarkan sejak bermulanya PKP 18 Mac yang lalu dan dilanjutkan sehingga 6 Jun 2020 ini. Jadi untuk melanggan Akhbar Digital NSTP ini, sila layari www.nstp.com.my/mco. Baik, selepas ini kita berehat seketika. Nanti kita nak bercakap berkenaan dengan petua amalan tradisional bagi meningkatkan tahap kecerdasan mental dan fizikal sepanjang PKP. Agaknya selama PKP ni ramai yang dah stres sangat ni. Mungkin ada alternatif mengikut jalan tradisional ni. Nanti kita akan kongsikan semuanya selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Dan tadi sebelum berehat tadi saya ada cakap kita nak tahu sebenarnya macam mana petua amalan tradisional bagi meningkatkan tahap kecerdasan mental dan fizikal sepanjang PKP ini. Ada kata apa yang sebenarnya nak berkaitan dengan topik ini? Mungkin ini akan kita bincangkan bersama dengan Encik Muhammad Azhar Abdul Latif, merupakan Dekan Fakulti Perubatan Tradisional Melayu Generasi University College. Kini berada sekarang ini. Assalamualaikum. Encik Muhammad Azhar? Kuat sikit. Encik Muhammad Azhar? Baik. Encik Muhammad Azhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Cik Faria, ya? Ya, saya dengar. Okey, Assalamualaikum jelas? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera.
Cik Muhammad Azhar, kita nak tahu ni topik ni. Ada yang kata petua amalan tradisional untuk untuk mental fizikal sepanjang PKP ni. Mungkin boleh terangkan sedikitlah berkenaan dengan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya nak merakamkan pengibaran terima kasihlah kepada pihak MHI kerana sudi menjemput kami di Perubatan Melayu sebenarnya dalam konteks petua amalan ini adalah amalan Perubatan Melayu. Ya. Saya selain daripada memegang jawatan dekan di Fakulti Perubatan Tradisional Melayu, saya juga adalah yang di-Ketua Pengamal Perubatan Tradisional Melayu Malaysia. Dan juga merangkap ahli anggota tetap Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari. Jadi di sini kita nak berkongsi tentang petua amalan tradisional bagi meningkatkan kecergasan mental dan fizikal sepanjang PKP kita ni. Sebab ramai yang terkadang juga kan. Lama kan duduk rumah. Ya, daripada 18 hari bulan. InsyaAllah kalau tak ada apa 9 hari bulan lah sampai 9 hari bulan yang diumumkan oleh kerajaan sehingga sekarang ni. Daripada PKP sekarang ni alhamdulillah kita ada PKPB Jadi sudah tentu pola kehidupan kita pun dah berbeza. Ya, betul, dah berubah. Dah berubah. Jadi tetapi oleh kerana walaupun sedemikian, tetapi kita tidak boleh, kalau dalam perubatan Melayu, kita tidak boleh hilang semangat. Macam mana, Cik Azhar, macam mana nak memastikan kita ni tak hilang semangat? Sebab lama sangat dah, tak tahu nak buat apa dah. Tengok dinding-dinding, tengok kita, kan? Tengok kipas-kipas pusing macam tu juga. Jadi macam mana? Ya, dalam pendekatan perubatan Melayu, kita berkonsepkan secara holistik yang merangkumi body, mind dan juga spiritual. Jadi untuk kita berada pada jangan lemah semangat. Jadi semangat ni adalah satu elemen penting dalam perubatan Melayu. Jangan jangan lemah semangat dan seterusnya kita patah semangat dan lebih teruk lagi kita hilang semangat. Jadi semangat ini harus kita pulihkan melalui elemen yang tiga. Kita dalam pendekatan kita adalah pendekatan yang holistik, merangkumi yang dikatakan tadi jasad, jiwa dan minda. Jadi untuk kita memperbetul ataupun memperbetulkan kita punya kesihatan secara keseluruhan ini tadi, dah tentu di dalam gedung khazanah ilmu perubatan Melayu itu dia punya kiblat, dia punya paksi dia adalah kepada akidah. Baik. Bahawa segala yang datang itu datang daripada Allah SWT. Yang menyembuhkan, yang menyelesaikan juga daripada Allah SWT. Jadi maka apa yang berlaku ini juga datangnya daripada Allah SWT. Maka bila kita berpaksi kepada amalan perubatan Melayu itu tadi, maka kita tidak gundah gulana. Kita kena reda bahawa even sakit pun dia datang daripada Allah SWT yang menyembuhkan juga Allah SWT. Kita ini sebagai pengamal, khasnya perubatan Melayu ni adalah untuk berikhtiar saja. Yang menentukan segala-galanya dia. Tapi ikhtiar ini kena betul acuannya. Kena betul caranya, kena betul kaedahnya. Apa caranya? Antara disebut kata petua ni mesti ada cara-caranya. Ya. Okey. Yang saya katakan tadilah. Pertama sekali kita pergi kepada aspek kerohanian. Jadi aspek kerohanian yang kita nak bawa ini dia kena ada salah satu daripada elemen yang pentingnya dia kena ada keyakinan terhadap amalan yang nak dilakukan itu. Sebagai contoh saya nak berkongsi sikit tip. Boleh kongsi tip dah ni. Okey, boleh. Tip ni pada dalam perubatan Melayu salah satu daripada amalan yang penting dalam penama khazanah ilmunya ialah dipanggil ilmu pernafasan. Pernafasan. Ya. Bagaimana kita dapat menangani yang dikatakan stres ataupun tekanan masa kita menghadapi tempoh sepanjang PKP ini
Jadi sekarang saya tengah tekanan ni. Macam mana nak buat pernafasan tu, Cik Azhar? Okey. Jadi boleh kita kongsi sikit. Kita ada banyak pembahanan, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi dalam masa yang singkat ini kita kongsilah sedikit apa yang boleh kita kongsikan okey. Boleh kita sama-sama duduk tegak-tegak. Okey, duduk tegak. Saya duduk tegak sekarang ni, Cik Azhar. Duduk tegak supaya tulang belakang kita ni duduk dalam posisi yang dan kita akan bernafas bernafas dengan cara dia ada momentumnya yang mana kita akan menarik nafas dalam 5 detik kemudian kita tahan nafas dalam 5 detik dan kita lepaskan balik nafas dengan 5 detik pertama sekali kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bila kita sebut perubatan Melayu itu Islam lah jadi kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim sekali dan kita selawat 3 kali kita menyedut nafas kita dengan ingatan dan dengan niat ini yang spiritual part ni supaya kita ada niatnya kita ada niat kita ada ingatan yang kita sebut ini adalah segala aura-aura kebaikan semangat yang kebaikan supaya dia berada di dalam tubuh kita selama 5 saat. Boleh kita mula? Okey, boleh, Cik Azhar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita lepaskan. 5 saat Cik Azhar? 5 detik 5 detik. Kepada mereka yang mampu boleh buat tambah lagi 7 detik, 9 detik sebab dalam perubatan Melayu ni dia mengambil angka dia. Jadi semasa kita melepaskan nafas itu, kita ingatkan bahawa kita melepaskan segala penyakit, memuntahkan segala aura-aura yang tidak baik di dalam tubuh kita. Supaya dia pergi bersama. Dia lepaskan nafas tu secara perlahan je lah. Tak perlulah macam, tak payahlah kan? Tak perlu. Kita dalam amalan kita, ada juga setengah pendekatan begitu. Tapi yang kami amalkan ialah kita lepaskan juga dengan cara perlahan. Bila masuk perlahan, bertertib. Keluarnya juga biar dia bertertib. Selama 5 atau 7 detik dengan ingatan dan dengan niat bahawa apa yang dikeluarkan itu, dikeluarkan segala penyakit, dikeluarkan segala keburukan, dikeluarkan segala aura-aura yang tidak baik. Jadi dengan cara begitu juga, kita mendapati bahawa kalau dalam perubatan moden dia kata ada hormon, seperti hormon kortisol dapat kita rendahkan, declinekan dia, dan kita tingkatkan hormon serotonin. Serotonin ini satu hormon yang memberi kegembiraan kepada kita. Bila kita bersedih, berduka, tertekan terutamanya. Terus buat ni lah, amalan ni lah, betul ni. Ini salah satu daripada amalan yang daripada 3 aspek yang saya katakan tadi. Rohaniannya, fizikalnya, bodinya dan juga the mind-nya. The body, the mind and the soul lah. Jadi jasad, jiwa dan minda. Jadi dia holistik. Jadi bila pendekatan yang disemikian itu, pendekatan perubatan Melayu ini juga dipanggil functional medicine. Jadi supaya kita berbalik kepada semangat gitu pulihkan semangat dalaman dulu kita pulihkan semangat itu. Kalau lemah semangat kita tingkatkan supaya dia jangan patah semangat. Kemudian itu dari segi spiritual dia. Kemudian dari segi manipulatifnya. Kalau dapat saya nak share juga bersama. Bila kita tertekan, sudah tentu anggota tubuh kita yang zahir ini berada di dalam keadaan yang stiff. Terutama di bahagian tengkuk dan juga di bahagian bahu ini. Jadi di sini juga saya ingin berkongsi sedikitlah apa yang kita amalkan dalam perubatan Melayu. Selalunya perubatan Melayu pergi mendapatkan urutan tapi dalam PKP ini kita tak bolehlah. Kita tidak dibenarkan menyampaikan
pertama prosedur yang bersentuhan. Ya. Maka kita terpaksa menggunakan DIY lah ya. Kita guna apa tu Cik Azhar? DIY, do it yourself lah. Betul. Pasal pun kena secara DIY lah. Jadi ini juga saya nak kongsikan. So kita buat, kita pegang, kita duduk tegak balik. Ya. Baik. Kita letakkan tangan kita. Kat mana? Tangan tangan kita macam tu. Bertemu jari, ya. Kemudian kita letak ke belakang leher kita. Ya, letak ke belakang leher kita. Letakkan ke belakang, ya. Okey. Saya ikut ni Cik Azhar. Dan kita start buat urutannya ke bawah. Dengan menekan, ya. Urutan perubatan Melayu ini dia juga dipanggil deep tissue massage, ya. Yang ke bawah ya? Ya, tekanan ke bawah yang kita bawa sampai ke bahu sini, ya. Sampai kita ke bahu. Ke bawah kita tekan bawah. Okey. Sampai. Baik. Dia ada satu di anggota muscle, ya. Otot ni akan menegang. Otot ini kita kena loosekan. Kemudian dalam masa yang sama kita nak lancarkan. Baik Cik Azhar. Sebab kalau kita rasa stres pun memang rasa keras kan. Kalau tu orang kata kalau orang Melayu dulu kena urut kat belakang ni bagi lembut sikit. Okey. Okey Cik Azhar, terima kasih banyak-banyak Cik Azhar. Satunya pernafasan kan, niat kena betul, baca bismillah dulu dan sebagainya, dan keduanya itu antara urutan yang boleh juga mengurangkan tekanan. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Azhar Abdul Latif, merupakan Dekan Fakulti Perubatan Tradisional Melayu, University University College. Sikit perkongsian kita berikan. Saya rasa itu antara dua langkah yang boleh juga membantu kita kan. Kadang-kadang duduk diam tu bolehlah buat sendiri, bernafas 5 detik. Masa hembus tu keluarkan segala aura negatif yang ada. Keluarkan. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan bersama dengan Sofia. Wow, ni tepung pelita 7 beradik. Nak tahu apa dia? Nanti selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita sebenarnya nak mendekati antara mereka yang menjual antara kuih-muih tradisional semasa bulan Ramadan ini, dan bersama kita hari ini untuk mengenali apakah perjalanan setakat ini buat tepung pelita 7 beradik. Saya perkenalkan Cik Fatih Nur Ain Azman, pemilik tepung pelita 7 beradik, dan juga pengurusnya Muhammad Rizal Abdullah yang kini berada melalui panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey. Kat mana ni sekarang dua-dua ni? Ni kat mana ni? Kat rumah ke? Ya, kami kat rumah. Okey, baik. Kita nak tahu sedikit sebanyaklah macam mana setakat ni penjualan tepung pelita 7 beradik ni. Mungkin sebelum tu nak kongsikan sedikit asal-usul tepung pelita 7 beradik ni, mana dapat nama dia, dan mungkin dah lama ke dalam bidang ni memberikan yang terbaik buat mereka yang sukakan juadah Ramadan ni? Okey, baiklah. Tepung pelita 7 beradik ni seawal tahun 2009 kami dapat resepi daripada arwah mak kami sendiri. Di mana kalau ikutkan kita dah tukar banyak nama tau, tapi bila fikir kita ada 7 beradik dan itu resepi yang kita kongsi arwah mak kami kongsi. Jadi kami maka terbitlah nama tepung pelita 7 beradik. Melekat sampai sekarang ya. Ya, betul. Dan mendapat sambutan, insya-Allah. Macam mana setakat ni penjualan tepung pelita masa bulan Ramadan, masa kita melalui PKP ni, ada terjejas tak? Ataupun semakin galak lagi sebab ramai yang mungkin order melalui online dan sebagainya? Kongsikan sikit. Itulah, pada mulanya kita sebenarnya agak risau. Sebab kita takut, selalunya kita memang beroperasi pada bulan Ramadan. Tapi disebabkan mungkin PKP ni kita tak dibenarkan berniaga. Jadi kami fikir satu inisiatif untuk kita buat berniaga secara online. Kalau ikutkan, kita cuba pasarkan di media sosial seperti IG. Dan alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Kita punya production pun lebih kurang 6,000 biji sehari. Wow. Banyak juga orang awam yang order, para artis. Termasuk juga Perdana Menteri kita. Wow. Okey, 6,000 biji sehari itu nombor yang cukup banyak. Sebagai pengurus tepung pelita 7 beradik ni, Cik Rizal sendiri, bagaimana kalian menampung permintaan yang cukup tinggi? Bukan permintaan saja sebab kita nak hantar ke rumah dan sebagainya. Ada
mungkin servis sebegitu ke macam mana nak menampung permintaan tu? Datang melalui IG dan pasal saya akan ambil order, kerja saya akan ambil order untuk menolong isteri saya. Isteri saya adalah leader kepada 7 beradik dan Fatin sebagai penolong 7 beradik dan saya akan tolong bini saya cover bila bini saya kerja. Dan bini saya akan turun padang waktu hari Sabtu dan Ahad. Baik. Cuma saya akan cover untuk ambil order. Wow. Dan Cik Rizal juga berperanan untuk menjadi sebagai runner untuk menghantar order-order besar dekat luar. Oh, wow. Pengurus pun dia, runner pun dia, yang buat ordernya pun semua dia. Banyak kerja dia. Ini mungkin antara... Ada dalam 20-30 runner kita yang bermain area Shah Alam, Kajang, Bangi. Kami dari Sayang dapat mengantar ke seluruh area KS Selangor masyarakat ini. Alhamdulillah, kita tengok mungkin rezeki semakin melimpah ruah masa Ramadan walaupun dalam tempoh PKP ni kan? Ya, betul. Jadi macam mana kalian mungkin kongsikan, mungkin bagi memberikan inspirasi buat peniaga-peniaga yang lain di luar sana. Walaupun dalam tempoh PKP ni mungkin permintaan lebih tinggi tapi pastinya kualiti tu pun perlu dijaga kan. Jadi macam mana kalian berdua menjaga kualiti makanan tepung pelita dalam pembuatan dan sebagainya? Okey, daripada segi kualiti tu arwah mak kami sendiri amat memenitik beratkan bahagian kualiti. Jadi sebab pentingnya kita nak bagi orang makan. Jadi bila kita nak bagi orang makan, kita nak bagi orang puas hati dan ingat kita sampai bila-bila. Tidak orang kata makan untuk sebulan, ingat untuk setahun. Macam itulah. Jadi kualiti tu daripada segi barang saya akan jaga, saya akan pergi beli barang dan saya akan pastikan stok kami cukup walaupun pada musim PKP ni kedai pun amat terhad waktu operasinya. Jadi kualiti tu memang kami amat jaga. Dan kita ada 7 beradik tu pun memang akan lepas habis je buka tu kita rasa okey, insya-Allah pelanggan puas hati. Kita memang akan rasa. Setiap kali selepas mereka makan, saya 7 beradik akan minta feedback. Dan kita akan berbincang macam mana untuk upgrade dan tambah baik. Jadi strategi pun cukup penting ya sebenarnya. Strategi itu pun cukup penting. Ini kita nak tanya sebenarnya kita melihat trend sekarang ni orang buat tepung pelita tak dalam cawan plastik tau. Tapi kalian masih mengekalkan cara tradisional yang lama menggunakan daun pisang. Jadi mengapa mungkin tak menggunakan alternatif menggunakan plastik cawan dan sebagainya? Untuk menggunakan daun pisang ni untuk menaikkan aroma tepung pelita itu sendiri. Bila kita masuk ke dalam ni aroma dia akan naik, dia rasa lebih lebih sedap dari pakai plastik. Baik. Okey, jadi macam masa ketika melalui kita PKP ni, adakah susah untuk anda dapatkan bahan-bahan, daun pisang dan sebagainya ataupun mungkin ada cabaran lain untuk memastikan kesemua pelanggan puas hati dengan tepung pelita 7 beradik ni? Ya, pada awalnya memang amat sukar untuk kami dapatkan daun pisang ni. Kami terpaksa pergi ke Hulu Langat daripada orang asli, ambil order sebab kita PKP, pasar semua tutup. Jadi memang kekangan bagi kami. Tapi kami cuba sehabis baik, kita kontak balik supplier-supplier yang lama dan Alhamdulillah kita masih dapat supply juga tepung pelita menggunakan daun pisang untuk para pelanggan kami. Wow, begitu komited sekali. Tahniah dan kepada anda berdua kerana mampu untuk menampung permintaan yang cukup tinggi dan masih mengekalkan elemen tradisional. Dan akhir sekali, bagaimana bagi mereka yang ingin membuat tempahan, dapatkan informasi bagi tepung pelita 7 beradik ni? Okey. So untuk tempahan, para pelanggan boleh mengikuti IG kami ataupun Facebook kami Tepung Pelita 7 Beradik. Di situ anda boleh PM kami dan kami akan kontak anda semula ataupun boleh hubungi kami di nombor 012-466-7121. Kami akan hantar di sekitar KL dan Selangor. Harga seperti biasa TRM RM3.50 untuk satu box yang mempunyai 5 biji tepung pelita. Dan COD mengikut area. Okey. Mengikut area tempat. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada anda berdua kerana berkongsi dengan kita pengalaman berniaga semasa bulan Ramadan PKP ni kan. Terima kasih ucapkan kepada Cik Fatin Nur Ain Azman dan juga Encik Muhammad Rizal Abdullah. Selamat berpuasa kita nak ucapkan kepada anda semua. Selamat.
puasa juga. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat puasa. Baik, itu antara sisi lain yang boleh kita lihat kan, walaupun kita dalam tempoh PKP, kita berpuasa dan sebagainya, itu tak mematahkan semangat kita untuk berjuang. Pastinya kita ada banyak lagi pengisian dan seterusnya. Kita akan berehat seketika. Selepas itu kita akan berbincang pula antara menu-menu yang cukup menarik menjelang Hari Raya ini. Semuanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak bawakan ini sebelum menutup Tea Raya ABHR, kita nak bawakan berkenaan dengan makanan. Tadi makanan juga. Tadi makanan juga. Tujuh adik. Itu macam dessert lah. Tapi yang kita ni main ni lemang panjang, viral kat Instagram, viral kat media sosial. Dan pastinya ada juga antara cara yang lain yang mereka lakukan, itu menggunakan periuk kera boleh pakai. Jadi kita nak bersama dengan pemilik perniagaan lemang panjang ini, Farhad Abdul Rahim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, sihat ke? Selamat pagi. Sihat. Alhamdulillah. Okey, kalau masa bulan puasa ni berniaga juga lah lemang panjang ni? Kami masih berniaga lah. 2 hari sebelum Ramadan tu kami dah mula beroperasi. Sehari berapa banyak buat? Sekarang dalam 200 batang ke 300 batang lah satu hari. Itu memang habis lah? Alhamdulillah habis. Kami buat pre-order. Dan kami akan bakar lebih. Lebih tu based on order hari itu. Habis kami akan buat pre-order balik. Jadi lemang panjang ni lemang biasa pun ada jual juga kan? Ke ataupun memang khusus menu ni saja? Buat masa ni lemang panjang ni jual masa musim perayaan je. Sepanjang Ramadan dan Syawal saja. Wow. Kenapa nama lemang panjang ni? Okey, nama lemang panjang ni sebenarnya sebab saya banyak kawan-kawan panggil panjang. Kan? So letaklah lemang panjang sebab saya dulu kecil cendol bakar kan. Okey. Saya ingatkan lemang tu panjang. Saya pun sejujurnya ingat lemang tu panjang. Baik, namanya awak nama panjang tu. Saya tinggi kan. Tinggi awak berapa? Jangan cakap tinggi ni, kita cakaplah tinggi awak berapa? Tinggi saya 187 tapi berubah-ubah lah. 187? Tinggi tu. Kau boleh kita minta berdiri tapi takut nampak pula ini. Okey. Apa ramuan yang special sangat dalam lemang panjang ni yang macam sampai banyak sangat order dan sebagainya? Okey, ramuan saya tak ada special pun. Saya pakai basic je yang sama dengan lemang-lemang lain. Saya tak ada pun orang kata letak ajinomoto ke letak buah keras ke nak kasi lemak. Tak ada. Saya pakai basic je. Santan, garam, pulut dengan air saja. Okey. Beza dia cara pembakaran lah. Kami masih mengekalkan pembakaran tradisional. Kami tak ada pakai buat macam lemantung ke lemantin ke kan. Ini masih gunakan kayu api Kami tak gunakan pellet. Pellet tu pun yang ada yang chemical menyebabkan bau apa lain kan. Selain kan. Kami gunakan lah cara tradisional tu saya gunakan lah. Kami maintain cara tradisional. Baik, Farhad. Nak tanya juga sebab bila awak kata sehari berapa ratus? 200? 200 ke 300. Betul. Nak buat tu kan pakai santan. Dalam keadaan sekarang ni kan, PKP ni kan, senang tak dah dapat santan ni? Masalah santan saya tak ada masalah lah sebab saya berdekatan dengan pasar Kajang kan. Masalah yang saya hadapi PKP ni dengan PKP ni adalah masalah dari segi buluh dan periuk kera. Periuk kera tu kami ambil dari Rompin, Kuantan dan Melaka. Jadi nak boleh rentas kan? Kena hantar by post and then take time. Anak dah sampai itu masalah kami lah. Buluh dan periuk kera. Ada beza tak rasa makan lemang dalam periuk kera dengan lemang biasa tu? Sebab saya tak pernah rasa. Okey. Nanti boleh. Nanti hantar kat sini lah. Boleh. Yes. Baik, birthday girl. Okey, bagi mereka yang nak membuat tempahan kan, macam mana kita nak hubungi lemang panjang ni? Okey, sebab Malaysia memang stesen siaran norma baru kan. PKP ni kami baru start buat online. Jadi kami tak adalah app ke apa ke. Kami masih menggunakan manual boleh WhatsApp di nombor ataupun kontak di FB Messenger kami lah untuk buat tempahan. Awak seorang je ke jaga api ni? Tak, saya ada staff lah yang berapa orang bekerja kan. Kalau untuk sekarang ni tak ramai lah. Untuk 200 batang ni saya pakai 2 orang staff je. Tapi kalau untuk malam raya kami punya staff untuk bakar 20 orang. Okey, untuk yang Syawal yang bakal menjelang, walaupun kita menyambut dengan sangat sederhana, tapi saya pasti ini kalau keluarga tu lemang tu wajib kan. Jadi memang dah kena start
order awal ke ataupun macam mana? Ataupun masa raya tu pun boleh order lagi? Kami selama ini menjalankan konsep walk-in memang kami akan settlekan pasca dia lemang kalau ikutkan sebelum-sebelum ni. Sebab kami tak nak orang lain datang kena tempah, nanti orang macam kamu jual tepi jalan buat apa? Lemang kena tempah kan. Jadi kami dulu memang akan sentiasa pastikan lemang sentiasa ada. Cuma this year kami terpaksa main tempahan lah sebab PKP kan. Itulah. Tahun ini berbeza sikit lah. Pasti ikut apa yang berlaku. Baik, kita nak ucapkan selamat bekerja kerana pastinya banyak kerja yang dilakukan, beratus tempahan setiap hari dan terima kasih kerana sudi berhubung kita di Malaysia hari ini. Okey, jaga juga bakar lemang tu jaga tau. Social distancing tu, 1 meter. Prihatinlah Farihan. Saya prihatin sebab nak tunggu lemang awak sampai Seri Pentas. Ya. InsyaAllah boleh. Kami menunggu. Baik, terima kasih Terima kasih. ya. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam. Nak puasa. Okey, itu dia. Orang ingatkan lemang tu panjang. Itulah sejujurnya. Tadi tapi orang ni 187. Boleh pula melekat nama tu kan. Baik, semoga hari ini perkongsiannya agak menarik untuk anda semua, memberikan semangat, membakar semangat di pagi hari bagi anda semua yang mungkin nak keluar bekerja dan sebagainya. Kekalkan penjarakan sosial, jaga keselamatan anda dan sentiasa berwaspada. Dan jaga juga momentum terawih kita. Dah hampir dah. Jadi jaga diri, jaga kesihatan diri dan keluarga. Baik, terima kasih menonton kami. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jangan keluar, jangan keluar. Dekat rumah, please, dekat rumah. Aku tahu yang kau rasa seperti tidak ada apa. Ada mata, tolong buka. Ada otak, sila guna. Jangan keluar rumah. Hanya sebentar, bukannya lama menakar. Tak boleh, memang tak boleh. Dekat dalam news dorang dah cakap tak boleh. Tolong dengar, jangan coba, jangan degil, kan dah kena. Berapa kali sudah kata, berapa hari sudah nyata. Kepala keras batu bata, Kalau sakit seorang tak apa, dibabitkan orang kenapa. Banyak keluarga dah merana. Bila batu ramai sombong, egois ni yang meninggi. Yang kita dapat ditampung, melambung naik sampai hari ini. Terlalu kebal degup jantung, terlalu bebal berguni-guni. Rantainya pasti tak bersambung, bila sendiri patut berkurung diri. Bukannya tadi beritahu berkali. Jangan bila dah kena baru sedari.